Hai semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya dalam kongsi ilmu bersama Cikgu Syamsul Suzaimi bin Ahmad Syukri daripada SMK Saint Xavier. Pada kali ini saya akan berkongsi satu topik iaitu topik keempat dalam mata pelajaran Asasan Komputer tingkatan 3 iaitu kod arahan. Dan saya akan fokuskan kepada subtopik 4.1.1 iaitu maksud dan penggunaan pangkalan data dan SQL. Secara umumnya, penggunaan pangkalan data dan kod arahan dalam sistem berkomputer dan peranti elektronik pintar pada masa kini telah menjadikan urusan kita lebih pantas dan lebih efisien. Okey, contohnya kita dapat menjimatkan masa. Jika kita pergi ke kedai ataupun pergi ke bank, kita hanya perlu ke ATM bank. Okey, di sini adalah contoh aplikasi pangkalan data dalam kehidupan kita. Okey, yang ada di sekeliling kita lah. Mungkin para pelajar dan anda semua pernah ternampak ataupun pernah menggunakan uh, mesin-mesin ini ataupun peranti-peranti ini. Okey, yang pertama mesin sematkan harga barang. Yang kedua, ATM machine yang berfungsi sebagai juruang yang membolehkan kita sebagai pelanggan berurusan pada bila-bila masa. Yang ketiga adalah mesin angka giliran. Penggunaan mesin ini memudahkan kita tidak perlu beratur lagi untuk menunggu giliran. Kita hanya perlu tunggu giliran apabila dipanggil tanpa perlu beratur panjang. Dan mesin pengesanan cap jari, terutamanya untuk kehadiran staf-staf di sesebuah organisasi. Baik, dengan peralatan-peralatan ini ataupun peranti-peranti ini, ia sekaligus memudahkan kita untuk menjalankan kehidupan seharian dengan lebih mudah, lebih pantas, lebih efisien dan sistematik. Baik, seterusnya, untuk lebih mendalami apa itu pangkalan data dan SQL, yang pertama kita perlu tahu maksud data dan maksud maklumat. Okey. Data dan maklumat adalah dua maksud ataupun dua definisi yang berlainan. Okey. Data adalah fakta yang terjadi, memiliki makna dan dapat digunakan untuk tujuan seperti proses penyelesaian masalah ataupun dengan lebih ringkas, data mentah, data yang belum diproses. Okey. Maklumat. Maklumat adalah data yang telah diolah atau diproses untuk memberi makna kepada pengguna menggunakannya dalam proses penyelesaian masalah. Dengan arti kata lain, maklumat ni adalah data mentah yang kita ambil tadi, kita olah, kita proses dan menjadi sesuatu yang bermakna untuk kegunaan kita menjalankan tugas-tugas seterusnya. Baik. Proses menukar data kepada maklumat ada 3. Yang pertama adalah mengumpul, yang kedua adalah memproses dan yang ketiga adalah menganalisis. Baik, yang pertama, kita lihat yang pertama, mengumpul. Mengumpul bermaksud data-data mentah dikumpulkan dan kesemua data tersebut dicatatkan. Kita kumpul dulu. Okey, yang kedua memproses. Data-data yang dikumpul tadi akan diproses mengikut keperluan tertentu. Okey, berdasarkan tugas ataupun apa output akhir yang kita impikan ataupun kita inginkanlah. Dan yang ketiga adalah menganalisis. Maksudnya data dianalisis bagi menentukan kesahihannya. Okey, data tu walaupun kita dah proses, kita perlu analisis terlebih dahulu untuk kita sahkan sama ada maklumat yang terhasil adalah maklumat yang tepat ataupun tidak. Okey, baik. Ini adalah proses untuk menukarkan data kepada maklumat. Baik, seterusnya kita masuk kepada pangkalan data. Okey, di sini ada 4 maksud pangkalan data, pengenalan kepada pangkalan data. Yang pertama,
merupakan ruang penyimpanan data secara berpusat bagi sistem maklumat berkomputer. Okey. Yang kedua, koleksi data yang saling berhubung antara satu sama lain, memudahkan data dan maklumat untuk disimpan, dicapai atau dikemaskini. Dan yang keempat, data yang disimpan tanpa ada pengulangan data atau kelewahan data. Baik, seterusnya, pengurusan data. Okey, pengurusan data terbahagi kepada dua, iaitu sistem fail dan sistem pangkalan data. Okey, kita lihat yang pertama, iaitu sistem fail. Sistem fail juga terbahagi kepada dua. Yang pertama adalah sistem fail secara manual dan sistem fail secara elektronik. Kita akan lihat satu persatu dan saya akan berikan contoh apa itu sistem fail secara manual dan apa itu sistem fail secara elektronik. Baik, sistem fail secara manual, yang pertama data disimpan dalam kertas, fail kertas disimpan dalam kabinet, yang ketiga capaian ke atas data mengambil masa, rekod sukar diubah, ruang yang besar diperlukan untuk menyimpan fail. Kita dapat lihat situasi ini pada klinik kesihatan, terutamanya klinik kerajaan. Ada klinik yang masih menggunakan sistem fail secara manual, iaitu menggunakan kad kesihatan dan disimpan pada rak di belakang kaunter. Itu salah satu contoh sistem fail secara manual. Baik, seterusnya adalah sistem fail secara elektronik. Ia evolusi daripada manual kepada elektronik. Okey. Yang pertama, menggunakan komputer, data direkod dalam fail komputer. Seterusnya, capaian ke atas data mengambil masa yang singkat, rekod senang diubah, data disimpan dalam peranti storan komputer. Maksudnya di sini, daripada sistem secara manual menggunakan kad, diubah kepada sistem secara berkomputer ataupun sistem elektronik. Tetapi lebih kepada stand alone sahaja. Baik, seterusnya, sistem pengurusan data yang seterusnya adalah sistem pangkalan data. Okey, sistem pangkalan data adalah sistem bersepadu untuk pengurusan data yang saling berhubung kait. Okey, baik, kita fokuskan kepada sistem pangkalan data. Okey, kita akan lihat daripada segi fungsi, kebaikan dan contoh sistem pangkalan data. Okey, yang pertama, fungsi sistem pangkalan data adalah membina sistem pemprosesan data yang cekap dan menyepadukan koleksi data. Okey, kebaikan sistem pangkalan data. Yang pertama, memudahkan capaian, pengurusan dan pengemaskinian data. Yang kedua, mengelakkan pengulangan data, menjaga integriti data dan menjaga keselamatan data. Baik, jika kita menggunakan pangkalan data, kita akan wujudkan satu kekunci primer ataupun primary key untuk mengelakkan pengulangan data. Kekunci primer saya akan terangkan, saya akan explain pada topik kekunci primer nanti. Baik, contoh sistem pangkalan data yang sering kita tengok. Okey, yang pertama sistem inventory barangan di pasaraya dan sistem analisis peperiksaan sekolah SEP untuk semua sekolah di Malaysia. Saya rasa dan saya yakin semua pelajar pernah menggunakan SEP. Okey, untuk melihat pencapaian peperiksaan para pelajar masing-masing lah. Okey, baik. Selain daripada dua sistem ni, banyak lagi sistem yang ada di sekeliling kita yang mungkin kita pernah guna secara langsung ataupun tidak langsung yang menggunakan sistem pangkalan data. Sebagai contoh, sistem tempahan McDonald, KFC dan Food Panda. Okey, itu salah satu contoh sistem pangkalan data. Okey, yang kita guna dalam kehidupan kita. Baik. Seterusnya adalah SQL, iaitu Structured Query Language,
yang kita akan belajar untuk topik yang akan datang. Okey. Ini sekadar pengenalan berkaitan dengan apa itu SQL. Okey, baik. SQL adalah bahasa pengaturcaraan tinggi generasi keempat yang ringkas dan mudah dibaca. Okey, SQL ini sangat mudah. Okey. SQL tidak sensitif huruf. Kata kunci SQL boleh ditulis dalam huruf besar atau huruf kecil. Okey, ada bahasa pengaturcaraan yang sangat sensitif kepada huruf besar dan huruf kecil, tetapi SQL tidak sensitif. Okey. Yang ketiga, digunakan untuk menyimpan, memanipulasi dan mendapatkan data dari pangkalan data dengan mudah. Baik. Contoh penyataan SQL yang akan kita pelajari pada topik akan datang adalah select from, select where, select order by. Ketiga-tiga ini kita akan pelajari dengan lebih detail dan saya akan kongsikan berkaitan topik ini pada video yang akan datang, perkongsian yang akan datang mengikut topik yang telah ditetapkan. Okey, baik. Itu sahaja untuk kali ini. Saya harap perkongsian serba sedikit saya pada kali ini dapat membantu anda, para pelajar, para penonton untuk memahami apa itu pangkalan data dan SQL. Semoga bermanfaat, semoga membantu anda dan terima kasih kerana menonton. Terima kasih dan Assalamualaikum.